Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rakan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, puji dan puja hanya layak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajmain. Selamat datang sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, saya mengalu-alukan kedatangan lambaian sutera daripada IG, daripada FB Puteri Norida, Norgia, Ashar, Rahima, Rohani, Halimatun, Latifah, Darling, Ashah, Maimunah, Norgia, Arena, Julbujang, Sariza, Latifah, Hasanah, Siti Rabia, Wan Rohaiza, Rosita, Radin, Muhammad Zamri, Apen. Macam baru bersama-sama kita ni. Selamat datang. Muhammad Jamalia, Zubaidah, Hamidah, Muhammad Fauzi, Rohani, Siti Zawiyah, Rahimah Osman, Nur Aisyah, Maimunah, Rohana, Yusuf, Rohani Adam, Fatimah Ahmad, Rohaiza, Zalina Intan Sumayyah, Rozi, Zalina, Zulfi, Normah, dan ramai lagi bersama-sama kita. Saya mengucapkan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan perempuan ke iKim. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang sedang bersama kita pada malam ini dikurniakan kesihatan yang berpanjangan agar Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan istiqamah, tetapkan hati kita untuk terus istiqamah bersama-sama Al-Quran sepanjang siang dan malam, insya-Allah. Amin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, pada malam ni iKim dah masuk pada episod yang ke-361. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus iqamah. Dan sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut bagaimana audio dan video di tempat anda, saya berharap mudah-mudahan tidak ada sebarang masalah teknikal yang akan berlaku sebentar nanti, dapat berjalan dengan lancar kita punya kelas iKim pada malam ini. Dan jangan lupa untuk tekan button share dan tekan button like. Kongsikan video ini sebanyak mungkin ke grup-grup rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, agar mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat kebaikan daripada perkongsian kita kepada mereka. Baik, mari kita lihat untuk segmen yang pertama, iaitu info tajwid. Kita dah masuk tajuk yang baharu. Kita dah lepas selesai bincang sejarah penulisan Al-Quran dan tanda-tanda Al-Quran. Itu sebenarnya dia lebih kepada subjek. Kalau rakan-rakan, sahabat-sahabat sambung ke peringkat yang lebih tinggi, belajar ilmu Al-Quran dalam bidang Al-Quran, dia nama dia subjek Dhabtul Quran. Okey, dia ada subjek Dhabtul Quran, tanda-tanda di dalam Al-Quran. Tanda baris atas, tanda baris bawah, tanda syaddah, tanda baris dua di hadapan, dan sebagainya. Dan pada malam ini tajuk kita adalah perbezaan antara penulisan mushaf dan gaya penulisan moden. Maksudnya penulisan yang terkini. Ini dia lebih kepada subjek kita panggil Rasmul Quran. Subjek penulisan Al-Quran. Ada khas tentang subjek penulisan Al-Quran. So ini kita belajar di asas saja. Okey. Tidak begitu detail. Okey, baik. Rakan-rakan, mari kita lihat apakah yang dikongsikan oleh penulis kepada kita tentang tajuk utama kita pada malam ni, perbezaan antara penulisan mushaf dan gaya penulisan moden ataupun penulisan yang terkini. Mari kita lihat. Baik, tajuk perbezaan antara penulisan mushaf dan gaya penulisan moden. Disimpulkan di sini perbezaan antara kedua penulisan, kedua-duanya
ada 5 perbincangan. Ada 5 topik perbincangan gaya penulisan mushaf pada zaman dahulu dengan gaya perbezaan penulisan moden pada zaman kita ketika ini. Baik, kita lihat di sini ada 5 permasalahan yang akan kita perincikan sebentar nanti. Yang pertama, ada jenis huruf yang dibaca dan ia dibuang dari segi penulisan. Dia baca tapi tak ada ditulis. Maksudnya begitu. Okey, yang kedua, huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Opposite. Dia ada penulisan tu tapi kita tak gunakan. Tak function maksudnya. Tak ada penulisan. Tidak digunakan, tidak dibaca. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, huruf yang ditulis dengan cara lain dan dibaca menggunakan cara tak jelas pula sini. Kejap saya rujuk buku. Sekejap ya. Permasalahan yang ketiga. Jadi digunakan menggunakan bacaan lain. Okey, maksudnya begitu. Huruf yang ditulis dengan cara lain dan dibaca menggunakan cara yang lain. Yang keempat, penulisan yang putus ataupun sambung, al-qata' wal wasl, daripada kalimah-kalimah. Dan yang kelima, apa yang ditulis dengan huruf ta terbuka daripada ha ta'nis. Ada satu perkataan tu dia tulis dengan huruf ta maftuhah. Tiba-tiba ada satu keadaan dia tulis juga dengan ta marbutah. Ta maftuhah, ta yang buka tu, ta yang terbuka. Ta marbutah, ta yang bulat tu, ada 2 dot juga. Okey, nanti kita akan lihatkan. Cuma pada malam ini kita berikan dahulu tentang apa yang kita akan perbincangkan pertemuan kita pada masa akan datang. Okey, boleh? Baik, kita lihat yang pertama. Huruf yang dibaca. Contohnya okey, kita masuk permasalahan yang pertama, topik perbincangan kita yang pertama. Huruf yang dibaca pada bacaan dan dibuang pada penulisan. Okey, ada pada bacaan tetapi tidak ada pada penulisan. Contohnya alif pada perkataan Maliki Yaumiddin. Kita baca dengan Maliki Yaumiddin, tetapi tidak ada alif yang ditulis. Diletakkan sahaja alif kecil. Kerana apa? Kerana meraihkan qiraat lain yang membaca dengan tanpa alif. Rupanya itu fungsi dia, okey. Juga perkataan al-kitab, ditulis ejaan dia alif lam kaf ta ba. Tanpa alif, ditulis tanpa ta alif, tak sambung pun dengan alif. Ta tidak sambung dengan alif, tetapi hanya digantikan dengan alif kecil saja. Okey. Kemudian huruf waw juga terlibat dalam permasalahan ini. Dawud, ada double waw. Sebab orang Arab ni dia tidak akan combine 2 huruf waw. Dia kebanyakannya banyak tempat yang akan dihazafkan. Okey. Dawud, kita baca dengan waw, 2 harakat. Tetapi di sini tidak ada penulisan huruf waw, hanya digantikan dengan waw kecil sahaja. Begitu juga dengan mawuriya. Wuriya tidak ditulis dengan waw yang besar, tetapi hanya digantikan dengan waw kecil. Tidak ada huruf waw yang kedua untuk dibaca. Okey, tetapi penulisan tidak ada, tapi dibaca. Dibaca dengan panjang kadar 2 harakat. Okey. Juga perkataan fama atani Allah. Ya yang membaris di atas tu sebenarnya tidak ada dalam penulisan, hanya digantikan ya kecil. Juga pada perkataan ila fihim, ya kecil, kita tak tulis dengan hamzah ya double dot, tidak ditulis ya double dot tu. Tidak ada huruf ya maksudnya tapi kita baca dengan ya. Kita baca dengan kadar mat kerana huruf ya yang mati hanya digantikan saja dengan huruf yang kecil. Ila fihim. Juga pada perkataan ini ada khilaf dalam bacaan qiraat. Bermakna ada qiraat yang baca dengan tanpa ya. Itu antara fungsi ataupun hikmah penulisan rasmul Quran ataupun resam Osmani di sini. Terusnya wal laili. Wal laili.
Bermakna pada asalnya pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey. Penulisannya adalah waw alif lam, satu lam saja. Tetapi pada zaman sekarang, kalau sahabat-sahabat rakan-rakan, sekejap betul lah wal laili. Sepatutnya ada dua huruf lam. Asal penulisan pada zaman baginda Nabi SAW, waw alif lam ya lam. Tetapi dihazafkan lam yang pertama itu. Dihazafkan salah satu daripada lam itu diletakkan tanda syaddah. Begitu juga dengan wallai, dihazafkan satu lam. Juga perkataan pada huruf yang berlaku pada permasalahan ni adalah huruf nun. Okey, nun yang dihazafkan tetapi dibaca. Dalam ejaan nun jim ya sahaja, nuji. Tetapi sebenarnya pada bacaan yang sebenar yang diriwayatkan oleh Imam Hafsin, diriwayatkan oleh riwayat Hafs daripada gurunya Imam Asim adalah dibaca dengan nun, dua nun. Nun yang kedua dengan tanda sukun. Nunjil mu'minin. Begitu bacaannya. Okay. So ini yang dimaksudkan permasalahan yang pertama. Perkataan huruf itu dibaca, tetapi dibaca pada bacaan, tidak ditulis pada penulisan. Begitu kesimpulan yang pertama. Esok insya-Allah kita akan lihat keadaan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya insya-Allah. Okey. So, rakan-rakan dapat ke faham ke apa kenapa ustaz nak bincang benda-benda ni? Tak ada apa pun sahabat-sahabat rakan-rakan. Untuk kita tahu sebenarnya kadang-kadang ada sebahagian daripada tempat itu dia berkait dengan ilmu Al-Qira'at. Ini adalah ulumul Quran. Cabang-cabang ilmu yang membincangkan tentang Al-Quran. Sebelum ni kita tak bincang tentang sejarah Al-Quran, tanda penulisan Al-Quran. Hari ni kita baca, kita lihat, kita kongsikan tentang penulisan Al-Quran itu sendiri. Okey? So rakan-rakan, sahabat-sahabat dapat kan? So kalau dapat tak apa, kita boleh teruskan untuk segmen yang seterusnya, Talaki Al-Quran. Adakah anda dah bersedia, sahabat-sahabat rakan-rakan yang dikasihi sekalian? Kalau dah bersedia, pastikan pada malam ni kita berada pada muka surat yang ke-361, merupakan akhir muka surat yang ke-18. Akhir muka surat yang juzuk yang ke-18. Okey. Juzuk yang ke-18 yang terakhir. Baik rakan-rakan, sahabat-sahabat. Kalau dah bersedia, ya. Bersedia dengan Taranum Sabah. Taranum Sabah malam ni kita punya pilihan. Tema pilihan Taranum. Okey, dah bersedia, mari sama-sama kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-12 bermula daripada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا. كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. 6 harakat kita berhenti. Sedia. Mula tarik nafas. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى
نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, kita dah selesai sama-sama pada malam ni membacakan daripada muka surat yang ke-361. Itu bermakna alhamdulillah pada malam ni kita telah selesai sama-sama membacakan sehingga ke juzuk yang ke-18. InsyaAllah, tidak dengan izin Allah, esok kita akan sambung melangkah ke juzuk yang ke-19. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baru hadir bersama-sama kita, selamat datang ke IQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. Kita setiap malam, sahabat-sahabat, rakan-rakan, mengajak anda bersama-sama kita setiap malam jam 10 malam untuk membacakan satu muka surat daripada Al-Quran dan mempelajari sedikit sebanyak tentang ilmu daripada Al-Quran.
Mari rakan-rakan, sahabat-sahabat, kongsikan video ini kepada rakan-rakan, teman-teman, kenalan anda untuk sama-sama kita semarakkan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita melabuhkan tirai setiap malam. Mudah-mudahan ia menjadi amalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik rakan-rakan, sahabat-sahabat, saya fikir kalau tak ada sebarang pertanyaan daripada semua rakan-rakan penonton, sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita jumpa lagi malam esok. Seperti biasa, temu janji kita jam 10 malam dalam iKing Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.